Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bersama Ustazah Salina kali ini dalam tajuk perkahwinan dalam Islam. Mesti ramai yang suka kan tajuk ni? Tajuk Tingkatan 5 Pendidikan Islam KBSM. Kali ini kita akan bincangkan kaifiat perkahwinan. Cantik gambarnya. Okey. Proses perkahwinan maksud saya dekat sini ialah step, langkah-langkah sehingga berlakunya perkahwinan. Jadi kita perhatikan bermula dengan yang pertama merisik. Merisik ialah langkah awal memilih calon isteri, meminang lamaran lelaki kepada perempuan untuk dijadikan isteri, nikah, akad yang menggunakan lafaz nikah yang menghalalkan persetubuhan, walimatul urus, majlis kenduri perkahwinan dan bermulanya tanggungjawab suami dan isteri. Okey, jom kita tengok satu persatu. Mula dengan merisik. Kita bincangkan tentang maksud, hukum, batas anggota yang boleh dilihat, minta maaf ada typo kat situ, dan tujuan. Okey, apa maksud merisik? Langkah awal memilih calon isteri. Apa hukumnya? Harus hukumnya. Dan mengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, sunat melihat bakal isteri berulang kali. Bukan berjumpa saja-saja untuk melihat, untuk memastikan. Okey, apa batas anggota yang boleh dilihat? Muka dan tapak tangan sahaja. Dan tujuannya ialah agar kita berpuas hati dan untuk elakkan sebarang penipuan. Lebih-lebih lagi dalam zaman moden ni kan, dalam gambar tak sama dengan yang di luar. Jadi perlu sangatlah melihat sendiri bakal isterinya. Okey. Meminang pula bermaksud lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang wanita untuk dijadikan isteri. Apa hukumnya? Harus. Maksudnya kalau tak ada berlaku pertunangan pun sah. Pernikahan tu tetap sah. Boleh dilakukan ataupun boleh tidak dilakukan. Dan memberi hadiah juga semasa dalam peminangan itu juga hukumnya harus. Nak bagi cincin ke, baju ke, itu adalah harus. Batas pergaulan pula semasa bertunang ialah kedua-dua pasangan itu mereka wajib menjaga batas pergaulan kerana mereka semua masih dikira sebagai orang asing ataupun ajnabi. Jadi mesti jaga batas-batas pergaulan, batas aurat, percakapan, berjumpa dan sebagainya mesti dijaga kerana belum sah lagi. Seterusnya nikah. Kita nak lihat dari segi maksud. Nikah ialah akad yang menggunakan lafaz nikah yang menghalalkan persetubuhan. Mesti menggunakan lafaz nikah. Yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Hukum akad ini adalah wajib. Sebab dalam pernikahan antara lelaki dan perempuan mesti ada akad. Dan rukun nikah. Kita tengok rukun nikah ni. Suami, isteri, saksi, wali dan akad. Jadi kita boleh tengok susunan akronimnya iaitu SISWA. Siswa. Okey. Rukun nikah, suami, isteri, wali, saksi dan akad ataupun sirah ataupun lafaz iaitu ijab dan kabul. Kita tengok pula apa syarat suami. Suami mestilah Islam, lelaki bukan mahram, tidak beristeri 4 dalam satu masa dan tidak dalam ihram haji atau umrah. Isteri pula mestilah Islam ataupun ahli kitab. Siapa dia ahli kitab? Iaitu yang berpegang dengan kitab-kitab Taurat dan Injil. Mestilah perempuan. Bukan pondan, bukan maknyah, bukan lelaki yang melakukan pembedahan. Itu tetap lelaki. Bukan mahram, bukan isteri orang, tidak dalam iddah dan tidak dalam ihram haji ataupun umrah. Wali pula syaratnya mestilah Islam. Lelaki, perempuan tak boleh jadi wali. Baligh, tak boleh kanak-kanak. Berakal, tidak dalam ihram, tidak muflis dan merdeka. Saksi pula mestilah Islam, lelaki, baligh,
Kanak-kanak tak boleh ya. Adil maksudnya mempunyai satu sifat yang melaksanakan ajaran Islam ya. Maknanya orang yang melaksanakan ajaran Islam, yang solat, yang tidak melakukan maksiat, itu maksud adil. Faham lafaz ijab dan kabul. Saksi tadi mesti faham lafaz ijab dan kabul ya, sebab dia nak menjadi saksi. Dan sejahtera panca indera maksudnya dapat melihat, dapat mendengar ya, dapat melihat dan dapat mendengar. Okeylah, kita nak tengok beberapa perkara penting sebelum kita berpindah kepada step yang keempat, iaitu yang pertama wali. Wali ialah orang yang berkuasa mengahwinkan, bukan mengahwini ya, mengahwinkan seseorang wanita. Dalam Islam kita ada wali nasab, iaitu keturunan darah daging, ataupun juga disebut wali, dan kita ada yang kedua ialah wali hakim, iaitu seseorang yang dilantik oleh Jabatan Agama Islam ataupun yang dilantik oleh Sultan untuk melaksanakan tugas wali. Ya. Okay, wali nasab pula terbahagi kepada dua, wali mujbir dan wali bukan mujbir. Wali mujbir ialah yang boleh mengahwinkan wanita, iaitu tanpa izin, iaitu bapa dan datuk. Maknanya bapa boleh mengahwinkan anak perempuannya yang gadis tanpa izin. Datuk juga boleh mengahwinkan cucu perempuannya tanpa minta persetujuan terlebih dahulu. Itu yang dikatakan sebagai wali mujbir. Wali bukan mujbir pula adalah wali keturunan ataupun wali nasab selain daripada bapa dan datuk. Ikut ranking ataupun ikut yang terdekat ialah adik-beradik lelaki, abang atau adik lelaki seibu sebapa, sebapa seibu, bapa saudara sebelah bapa ataupun anak saudara. Ya. Wali hakim, bilakah wali nasab boleh berpindah kepada wali hakim? Antara sebabnya ialah wali nasab tiada. Maknanya tiada langsung wali nasab. Ayah tak ada, datuk tak ada, abang tak ada, adik lelaki tak ada, bapa saudara tak ada. Ya. Jadi wanita ini perlu, bila dia nak kahwin, perlu diwalikan oleh wali hakim. Siapa wanita yang tak ada wali nasab ni? Selalunya ialah wanita yang tidak sah taraf ataupun yang disebut sebagai anak yang di luar nikah. Ya. Okey, seterusnya ialah wali nasab tinggal jauh, maknanya berada jauh lebih daripada dua marhalah. Wali nasab tertahan ataupun ditahan. Ya. Tertahan maksudnya di sini tak dapat keluar dari satu-satu tempat, mungkin kena tahan di lock up ke, ataupun ditahan di penjara ke, ya? Ataupun ditahan mana-mana yang menyebabkan tidak dapat dihubungi. Yang keempat, wali nasab dalam ihram haji ataupun umrah. Dan yang kelima ialah wali nasab sendiri enggan mewalikan wanita tersebut. Jadi boleh dipindahkan kepada ini antara sebab-sebab wali nasab berpindah kepada wali hakim. Seterusnya, saksi. Apa hikmah saksi? Ya? Saksi ialah orang yang memberi keterangan. Jadi hikmahnya dapat memberi keterangan tentang pasangan pengantin, ya, dan menjamin perkahwinan itu sah. Dan ini juga merupakan satu cara Islam memuliakan perkahwinan. Islam memuliakan institusi perkahwinan dan seterusnya untuk mengelak berlakunya penipuan ataupun fitnah. Baiklah, kita tengok pula akad ataupun sirah ataupun lafaz. Ya. Lafaz akad iaitu aku nikahkan dikau dan saya terima nikahnya. Siapakah aku nikahkan dikau ini dipanggil ijab, manakala saya terima nikahnya ialah kabul. Ini ringkas ya. Selalu kalau kita tengok dalam majlis kenduri kahwin, dalam majlis akad nikah tu, aku nikahkan dikau, disebut nama dengan jelas. Aku nikahkan dikau dengan anakku. Namanya mesti disebut dengan jelas. Nama perempuan itu mesti disebut dengan jelas, ya. Dan disertakan dengan mahar, dengan mas kahwinnya, ya. Yang Ustazah tunjuk dekat sini hanya ringkasan sahaja. Ijab dilafazkan oleh wali ataupun wakil, manakala kabul dilafazkan oleh pengantin lelaki atau wakil. Boleh, wakil pun boleh juga melafazkannya. Okey. Lafaz ijab dan kabul ni mesti tidak bercanggah. Apa yang disebut oleh wali
dan apa yang disebut oleh pengantin lelaki mestilah tidak bercanggah. Kalau wali kata aku nikahkan dikau dengan anakku Siti binti Abu dengan mas kahwinnya 5,000 tunai, maka pengantin lelaki kena jawab 5,000 tunai juga. Jangan cakap 5,000 hutang, nanti jadi bercanggah. Lafaz jelas dan difahami, ya. Mesti cakap dengan jelas. Jadi kalau ada yang sahabat-sahabat kita yang mungkin tak boleh bercakap, ya, rakan-rakan kita yang OKU, bisu, mereka akan gunakan bahasa isyarat, ya, ataupun ada yang menterjemahkannya. Dan seterusnya ialah ijab dan kabul ini tidak diselangi dengan diam yang lama. Ya, wali dah sebut dah aku nikahkan dikau dengan anakku, tiba-tiba pengantin diam saja. Jadi tak boleh begitu. Dan tidak diikat dengan tempoh tertentu. Aku nikahkan dikau dengan anakku dalam tempoh 1 tahun. Tak boleh begitu, ya. Baiklah, seterusnya kita tengok mahar. Apa maksud mahar? Okey, mahar ialah pemberian wajib daripada suami kepada isteri selepas selesai akad nikah. Okey, ada something yang diberi oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan, ya. Pemberian tu adalah pemberian yang wajib, hukumnya wajib. Jenisnya ada 2, dipanggil musamma dan juga mithil. Musamma ni ialah mahar ataupun juga disebut dalam bahasa Melayu mas kahwin. Bukan hantaran, ya. Hantaran lain. Mas kahwin. Mas kahwin ini musamma yang ditetapkan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Pengantin lelaki pun setuju, pengantin perempuan pun setuju. Dah tetap dah mas kahwinnya, iaitu 5,000 contoh, 10,000 contoh. Okey, itu dipanggil musamma. Yang mithil pula, jenis yang kedua ialah mithil. Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudara isteri. Ya. Pihak pengantin perempuan dia tak tetapkan berapa, tapi ikut kadar mahar saudara isteri. Ibu saudaranya dulu pernah berkahwin dan maharnya ialah 2,000. Okey, jadi mahar dia pun ikut mahar misil, ikut mahar ibu saudara 2,000. Itu contoh mahar misil. Kadar, berapa kadarnya? Islam tidak menetapkan kadarnya, dia mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak berdasarkan budi bicara. Yang paling bagus ialah yang sederhana dan tidak membebankan. Syaratnya pula mestilah barang atau manfaat yang ada nilai ataupun yang boleh dijadikan upah ataupun jual beli. Hikmahnya pula ialah ini menzahirkan keikhlasan suami menerima isterinya sebagai pasangan hidup dan sebagai tanda nak menunjukkan bahawa suami tadi mempunyai kesanggupan dan keupayaan dari segi menyediakan nafkah. Dan juga mas kahwin ini hikmahnya ialah memuliakan kedudukan wanita. Seterusnya, walimatul urus. Okey. Ada lagu. Ini majlis kenduri kahwin. Kita pelankan sekejap suaranya, ya. Okey. Majlis walimatul urus maksudnya ialah kenduri atau majlis jamuan untuk meraihkan perkahwinan. Video ni Ustazah dapat dari YouTube. Ini ialah contoh kenduri kahwin orang dulu-dulu. Meriah sangat. Masak beramai-ramai. Ni kemah, mereka buat bangsal. Hidang dalam talam. Apa hukumnya? Sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat digalakkan, ya. Adabnya dalam keadaan sederhana, tidak perlu membazir, ikut kepada keupayaan masing-masing, ya. Bukan untuk menunjuk ataupun riak, tiada unsur khurafat dan tiada unsur maksiat. Alamak, ada typo kat situ. Tiada unsur maksiat. Unsur khurafat contohnya apa? Mungkin ada puja memuja ke, ya, ada sembahan-sembahan, ada yang berunsur-unsur syirik dan sebagainya, ya, ada kepercayaan-kepercayaan khurafat, elakkan. Dan jangan ada perkara-perkara maksiat, ya. Ada jamuan arak ke, ya, ada joget lambak dan sebagainya, percampuran lelaki perempuan berjoget bersama-sama, ya. Kalau berjoget lelaki-lelaki sahaja, perempuan-perempuan saja, tak ada masalah, ya. Tidak ada unsur-unsur maksiat. Seterusnya hikmahnya ialah
untuk mengisytiharkan kepada orang ramai bahawa dia telah berumah tangga, dan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah kerana dapat pasangan hidup. Dan juga walimatul urus ini ialah satu usaha untuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tinggalkan dulu YouTube ni. Seterusnya, tanggungjawab suami isteri. Ada 3. Yang pertama, tanggungjawab suami. Suami sebagai ketua keluarga, ya, dia berperanan untuk memastikan semua rakyat di bawahnya dalam keadaan aman sejahtera. Nafkah zahir, tempat tinggal, pakaian, makan minum, ya, nafkah batin, hubungan suami isteri, ya, mendidik isterinya. Ini tanggungjawab suami. Suami perlu mendidik isteri, ajar isteri, ajar tentang Islam, ajar solat, ajar akhlak yang baik. Kalau suami tidak mampu, suami kena cari orang lain untuk mengajar isterinya ataupun membenarkan isterinya masuk ke kelas-kelas pengajian, ya. Okey, manakala dan layanan yang baik. Ini tanggungjawab suami, memberi layanan yang baik, ya, melayan isterinya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, ya, bukannya dengan sumpah serana ataupun dengan sepak terajang, ya. Itu sangat-sangat dilarang dalam Islam. Okey, apa pula tanggungjawab khas untuk isteri? Taat kepada suami, ya, selepas taat kepada Allah dan Rasul. Apabila seorang wanita itu berkahwin, maka ketaatan dia jatuh kepada suami. Seterusnya, menjaga maruah diri dia, menjaga kehormatan diri dia, ya, dari segi percakapan, dari segi pakaian, daripada semualah dari segi tingkah laku, ya, dan juga menjaga harta suami, rumah suami, kereta suami, apa saja yang milik suami dijaga. Dan juga tinggal di rumah suami. Jangan keluar rumah tanpa izin suami ataupun jangan tinggalkan suami tanpa alasan yang munasabah, ya. Okey, seterusnya kita lihat pula tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama, kedua-dua suami dan isteri perlu memelihara anak, menjaga anak, membesarkan anak, beri anak makan yang sihat-sihat, ya. Pastikan anak-anaknya terpelihara, ya. Daripada kecil lah anak itu sehinggalah anak merengkat dewasa. Tanggungjawab suami dan isteri. Mendidik anak, ya, didikan yang pertama ialah didikan mengenal Allah. Kemudian mendidik anak, ya, didikan mengenal Allah, didikan tentang ibadat, didikan tentang akhlak. Sebab pendidikan anak-anak adalah bermula dari rumah. Madrasahnya, sekolahnya ialah rumah dan gurunya ialah ibu dan ayah. Seterusnya ialah jaga silaturahim antara kedua-dua buah keluarga. Keluarga sebelah suami, keluarga sebelah isteri. Mesti dijaga hubungan yang baik antara kedua-dua belah keluarga. Berkasih sayang adalah tanggungjawab suami isteri dan juga menjaga keaiban masing-masing. Suami jangan dedahkan aib isteri, begitu juga isteri tidak mendedahkan aib suami dan juga tidak menceritakan rahsia rumah tangga kepada orang lain. Itu adalah tanggungjawab suami dan isteri. Alhamdulillah, kita telah pun tamat. Semoga ada kebaikannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.